Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa yang berbaki ini saya nak kongsi pada tuan-tuan, yaitu berkenaan dengan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min zahir. Maksudnya, serulah mereka yang kamu anggap sebagai selain daripada Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar seberat zarah sekalipun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi, dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Surah Saba ayat 22. Jadi dalam ayat ini Allah perintahkan pada Rasulullah SAW supaya menyedarkan orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahawa selain daripada Allah tak ada kuasa belaka. Ya. Jadi ini antara syirik-syirik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Nak tak aku bagi tahu kepada kamu dosa-dosa besar yang paling besar? Qalu, jawab sahabat, "Bala ya Rasulullah, bahkan kami nak tahu." Qala, jawab Rasulullah, nombor satu sekali, al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, derhaka kepada kedua orang tua. Wajah sama kana muttaqi'a faqala. Kemudian Rasulullah SAW duduk bersandar, kemudian duduk tegak sambil bersabda, dan ingatlah yang ketiga ialah berkata dusta. Ya. Jadi dalam hadis ini, dosa yang paling besar sekali adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah itu dosa syirik? Dosa syirik yang paling besar sekali adalah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada itu syirik secara jelas, ada yang melakukan dosa syirik secara tanpa sedar ataupun tersembunyi. Ya, tanpa sedar ataupun tersembunyi. Contohnya, dia bergantung harap kepada benda-benda yang boleh membawa kepada keramat, membawa kesaktian. Ya. Contohnya cincin apa? Cincin yang boleh mendatangkan kebaikan, gelang, ya, dipakai, kata bila pakai ni rasa lebih sihat dan sebagainya. Dia bergantung harap kepada benda tersebut. Yang tadi yang zahir, yang tersembunyi yang macam tu, ataupun tangkal-tangkal yang tertentu, tangkal-tangkal yang diyakini boleh menjaga dirinya daripada malapetaka, daripada diganggu dan sebagainya. Jadi itu syirik tanpa orang sedar. Ramai orang buat macam tu sekarang ni tuan-tuan. Zaman teknologi maklumat, dalam TikTok ada je orang jual tanpa segan silu benda-benda tersebut, tangkal-tangkal tersebut, tapi dia berselindung dengan tulisan-tulisan Allah, tulisan-tulisan dia berbungkus. Dia kata ini sebenarnya sekian-sekian, ini khataman nubuwah, ini cop Nabi, bila kita pakai kat rumah kita boleh selamat. Ini contoh-contoh ni. Ya. Bila saya tanya, ini perbuatan syirik, ini tak syirik, dia kata. Kita berharap pada Allah ini sebagai wasilah sahaja, kata. Jadi sebenarnya tak boleh bergantung harap. Dia pun mengumpamakan macam makan Panadol. Orang makan Panadol niat nak sembuh. Jadi orang berharap kepada Panadol. Jadi dia kata macam itulah. Jadi takkan mengharap kepada Panadol tu dikira syirik. Kalau orang tak ada agama, dia pun macam percaya juga.
sebenarnya Panadol tersebut dia telah dikaji, ubat tersebut memang dah banyak kajian, boleh menyembuhkan demam dan sebagainya. Sedangkan barang-barang syirik tersebut dia tak ada sebab. Batu permata ataupun benda sesuatu takluk senjata, contohlah. Jadi tak ada kaitan langsung. Apa kaitan batu dengan takluk? Kalau ubat tu ada kaitan sebab dia ada bahan-bahan dia. Jadi mana-mana yang ada kajian dan kajian tersebut tepat, ada alasan yang sesuai, yang benar, maka kita boleh bergantung. Tapi Allah yang Maha Penyembuh. Tapi selagi tak ada kajian, tak ada kajian yang nyata, kemudian tak ada kaitan langsung, maka tak bolehlah kita bergantung harap. Ya. Sekarang ni orang pergi umrah, ada orang dia ambil kelambu Kaabah, habis tawaf dia pergi dekat, dia bergunting sikit, balik dia kata jual, ataupun dia letak kat kedai boleh laku. Apa kaitan laku dengan kelambu? Tak ada kaitan. Ya. Kalau kajian pun ada je orang niaga, tak ada benda tersebut laku je. Ya, jadi tak boleh kita bergantung harap pada benda-benda sedemikian. Jadi kalau kita tengok orang-orang yang pakai benda-benda yang dilarang, kita kena tegur. Kena tegur. Ya. Saya pun pernah tegur beberapa orang, kadang-kadang bukan orang Malaysia lah, orang daripada seberang datang minta bantuan. Dia pakai rantai besi, kemudian ada macam berbalut macam botol. Saya tanya, ni benda apa? Ini nenek saya bagi. Untuk apa? Saya tahu dah, benda syirik, untuk keselamatan. Ini tak boleh, ini syirik. Cakap jelas-jelas. Ya. Dia pun buka, jangan pakai. Okey, depan saya tak pakai, lepas tu saya tak tahulah dia pakai ke tak. Jadi jangan, bila kita ada benda-benda tersebut, segala amal soleh kita tak berguna belaka. Solat kita kosong. Solat Jumaat kita dengar, kita datang pun tak ada markah. Allah tak kira. Ya, sebab kita telah melakukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya ada dosa syirik kecil. Ulama membahagikan salah satu lagi syirik kecil. Antara syirik kecil adalah bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Melayu kita kurang kuat. Dia bersumpah. Contohnya penulis dia bagi tahu kat sini, Warabbul Kaabah. Bukan, dia sebut demi bulan dan demi bintang. Saksikanlah sayang demi bulan, cinta abang kepada sayang. Macam itulah, bersaksikan sekian-sekian. Sumpah demi atuk nenek aku. Dia sebut macam tu. Tak boleh. Itu antara syirik-syirik kecil. Kemudian antara syirik kecil lagi adalah beribadah dengan riak. Riak ni beribadah nak suruh orang tengok dan orang puji, mengharapkan pujian. Atau beribadah ada sum'ah di dalam hatinya, dengan mengharap orang dengar bacaan kita, orang pun puji. Ya, disebutkan dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, di akhirat kelak, orang yang beribadah dengan riak atau sum'ah ni, Allah beritahu kepada hamba tersebut, pergilah kepada orang yang kau harap pujian tersebut, minta pahala dengan dia. Ya. Contoh dia mengaji, dia mengharapkan orang dengar, mesti sedap aku mengaji, mesti dipuji aku, sedap bacaan. Akhirat kelak dia nak pahala tersebut, tapi Allah kata pergilah dekat orang yang kau harap pujian, minta pahala dengan dia, pasti tak dapat. Maknanya kosong, tak ada apa-apa. Ya. Jadi berhati-hati dalam ibadah, hindarkan daripada sifat perasaan riak dan juga sum'ah, mengharapkan pujian daripada orang, dan sama ada orang tengok ataupun orang dengar bacaan kita. Jadi kalau ada terdetik perasaan tersebut, kalau macam tu, Ustaz, saya tak naklah solat sunat dekat surau. Bila saya solat sunat je, saya rasa orang tengok, mesti bagus aku solat, jadi aku pun tak solat. Tak solat sunat, tak mengaji, last sekali tak datang solat jemaah. Karena datang solat jemaah, nanti orang kata menunjuk-nunjuk pula, semayang kat rumah lagi bagus, Allah terima. Itu kata para ulama, itu adalah orang yang kena tipu oleh syaitan. Syaitan tipu dia. Kau tak payahlah pergi masjid, nanti kau riak, hilang pahala kau, semayang kat rumah sudah. Ya, itu orang yang ditipu oleh syaitan. Jadi ubatnya macam mana? Ibadah sahaja.
sembahyang sahaja di masjid surau, mengaji sahaja, tiba-tiba terdetik dalam hati, mesti ada orang puji aku. Bila terdetik saja, kita terus istighfar, astagfirullah, selesai, Allah bagi pahala. Kata Rasulullah, bila selesai mengaji, antaranya hadis Rasulullah, dia membaca tasbih kafarah. Nabi baca mana-mana Quran, Nabi membaca dah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Rasulullah, siapa yang baca zikir tersebut, Allah ampunkan dosa bila dia buat amal ibadah sebelumnya, iaitu tazkirah ke, majlis ke, baca Quran ke, solat ke, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Mafhum hadis Al-Qamaqalah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat ambil manfaat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.